Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Apa khabar anda hari ini? Di mana saja anda berada, saya sentiasa harapkan agar semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan baik-baik sahaja. Penghulu segala hari ini, hari Jumaat. InsyaAllah kalau boleh pagi-pagi ini, mulakan hari kita bukan sahaja dengan semangat tetapi melakukan amalan sedekah sebenarnya. Semakin banyak kita beri kepada orang lain, semakin murah rezeki kita, semakin banyak urusan kita dipermudahkan olehnya. Okey, hari ini 25 Jun 2021 bersamaan dengan 14 Zulkaedah 1442 Hijriah. Pastinya untuk blok yang pertama ini kami akan bawakan perkembangan semasa secara ringkas kepada anda. Banyak antara perkembangan yang perlu anda cakna sebelum anda memulakan hari anda. Seterusnya blok yang kedua dan blok yang ketiga, blok yang kita nantikan juga kerana kita akan bersama dengan seorang jurusolek profesional yang kabarnya mula-mula takut dengan jarum. Tapi selepas beliau menerima suntikan vaksin, cakap senang je. Prosesnya dipermudahkan. Cuma adalah kesan sampingan sedikit tetapi tidaklah menakutkan seperti yang diwawarkan oleh berita palsu di media sosial. Dan blok yang keempat dan blok yang kelima macam biasa, kita akan meriahkan slot pendidikan dengan ilmu matematik baru yang akan diajar oleh Cikgu Azila. Okey, kita mulakan dengan blok yang pertama. Euro 2020. Kita dah dimaklumkan dengan beberapa pasukan yang akan mara ke round of 16. Antaranya kita ada Wales, Denmark, Italia, Austria, Netherlands, Czech Republic, Belgium, Portugal, Croatia, Spain, France, Switzerland, Sweden, Ukraine, dan yang akan menjadi tumpuan adalah antara pertarungan dua pasukan gergasi iaitu England dan Germany, iaitu pada pukul 12.30 malam pada 30 Jun 2021. Baik, jadi kepada anda yang mengikuti Euro 2020, pastikan anda tidak terlepas pusingan kalah mati ini. Diharapkan agar mereka yang mempunyai pasukan kegemaran mereka yang mara ke round of 16 ini semoga maju jaya. Okey, itu adalah perkembangan yang pertama. Yang kedua, pastinya kami nak bawakan juga perkembangan COVID-19 di luar negara dahulu, yang mana negara seberang Indonesia mencatatkan lebih 20,000 kes COVID-19, iaitu sebanyak 20,574 kes, dan ini adalah sebenarnya jumlah harian tertinggi sejak kes pertama dikesan pada Mac 2020, menjadikan kumulatif kes di negara tersebut mencecah 2,53,995 kes setakat ini. Itu di negara seberang di Indonesia. Kalau kita lihat jauh sedikit di Brazil mencatatkan jumlah kes harian tertinggi iaitu sebanyak 115,228 kes, menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan COVID-19 di negara Brazil meningkat kepada 18,169,881 kes. 18 juta. Bayangkan keseluruhan kes kita di Malaysia lagi belum mencapai, orang kata, angka yang sedemikian. Nauzubillah min zalik. Kita tidak mahu perkara itu berlaku. Namun apa yang paling penting, kami bawakan perkembangan COVID-19 baik di negara seberang maupun jauh di Brazil untuk anda sama-sama cakna dan berwaspada supaya itu tidak terjadi di negara kita. Sebab kalau kita lihat status kini COVID-19 di Malaysia, semalam kes sembuh yang dicatatkan rendah daripada kes harian yang dicatatkan, iaitu kes sembuhnya adalah 5,411 kes, manakala kes baharu positif harian adalah 5,841 kes, menjadikan jumlah positif setakat ini masih di bawah 1 juta. Kita tidak mahu melebihi 1 juta angka seperti negara-negara jiran ataupun negara luar yang memang mencatatkan jumlah yang kritikal, kerana di Malaysia mencatatkan 716,847 kes, manakala kes kematian yang dicatatkan adalah 84 kes. Ini menjadikan jumlah kes kematian setakat ini 4,721 kes. Daripada keseluruhan 84 kes kematian di Malaysia, alhamdulillah syukur, kes kematian yang dilaporkan di Sarawak adalah sifar, tiada kes kematian yang dilaporkan di Sarawak. Namun kepada 84 kes kematian yang dilaporkan di seluruh Malaysia, kepada keluarga mangsa yang terlibat, kami ucapkan salam takziah kepada anda semua. Macam biasa, dalam kita bertarung memerangi COVID-19 ini, perjuangan kita untuk melandaikan lekuk COVID-19 ini, pasti ada sahaja yang tewas, dan pastinya kita ucapkan salam takziah. Semoga terus bertabah dan kuat. Okey, ini menjadikan jumlah kes baharu positif harian di Sarawak setakat semalam adalah 580
kes, yang mana Sibu mencatatkan daerah yang tertinggi kesnya, diikuti Seri Aman, seterusnya Kuching dan beberapa lagi daerah lain seperti anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Dan ini menjadikan jumlah positif kes COVID-19 di Sarawak setakat ini adalah 62,147 kes. Saya ulangi, kes harian semalam 581 kes, manakala kes kumulatif di Sarawak setakat semalam iaitu 24 Jun 2021 ialah 62,147 kes. Jadi itu adalah beberapa perkembangan yang kami bawakan kepada anda untuk blok yang pertama ini. Pastikan anda teruskan kesetiaan anda bersama kami untuk blok yang kedua sehingga blok yang kelima kita ada topik usah, risau dan takut untuk ambil vaksin dan pastinya slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Jangan ke mana-mana pagi Jumaat ini, Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, anda mesti rasa tak sabar kan nak balik kepada kehidupan normal, balik ke kampung halaman, lepas tu menjenguk keluarga yang dah lama anda tak jumpa, ataupun barangkali ada di antara kita yang sangat rindu untuk pergi ke destinasi-destinasi pelancongan yang sebelum ini pernah kita lawati kan. Dan apa yang paling penting, pastinya ramai juga yang sebenarnya rindu untuk mendapat sinar tu, untuk menjana pendapatan, untuk merancakkan semula aktiviti ekonomi mereka. Jadi, untuk pengetahuan anda, antara negara yang sebenarnya sudah mula membuka sempadan menerima kedatangan pelancong antaranya Iceland, Romania, Estonia dan kita harapkan lebih banyak lagi. Dan disebabkan oleh pengedaran vaksin yang efektif, itulah menjadi faktor kepada negara-negara ini dapat membuka sempadan untuk para pelancong luar datang ke negara mereka. Sebab itu, jangan takut untuk ambil vaksin. Kita dah menjemput tetamu kita ini, baik ke Gaspirasi Sejahtera Asia berkongsikan kisah sebagai jurusolek profesional dan sebagainya. Tapi kali ini, sisi yang kita nak angkat adalah kerana beliau adalah seorang yang takut dengan jarum. Kalau kita bercakap mengenai swab test dan sebagainya, beliau adalah orang yang pertama sekali lari sebenarnya. Tetapi beliau menyahut cabaran menjadi sukarelawan untuk penerima vaksin AstraZeneca semata-mata mengenang kesihatan ibunya yang mana setiap hari beliau meluangkan masa bersama ibunya. Kedua, kerana karier beliau yang mungkin rapat kontaknya dengan klien-klien semasa membuat khidmat makeup dan sebagainya. Sebab itu kita bersama dengan jurusolek profesional Ordin Syam. Hai. Assalamualaikum, selamat pagi Din. Waalaikumsalam Gas, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Lama tak jumpa Gas kan? Hari-hari jumpa kan? Kan? Tapi di set Sejahtera Asia, kita bersua kembali Din. Ya. Okey. Dan masih ada side effect sikit-sikit? Alhamdulillah, pada hari tu kami memang tak ada rasa efek ke apa ke. Set dah lagi? Tak ada set lagi. Dah sihat sepenuhnya. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita nak bercakap mengenai apa antara kesan sampingan yang dialami oleh Ordin, sebab kalau setiap orang itu kesan sampingannya mungkin berbeza. Jadi kita nak tahu proses sebelum Ordin nak menerima vaksin itu. Pertama sekali kita nak tanya, kenapa takut untuk terima vaksin? Adakah disebabkan oleh berita palsu di media sosial? Ke macam mana? Perasaan takut tu memang ada, Gas. Pengetahuan kawan-kawan ataupun orang yang mengenali Ordin, memang tahu Ordin seorang yang penakut. Tapi bukan takut benda-benda yang macam kerja, cuma takut pada jarum dan benda-benda asing datang ke tubuh badan kita. Takut. Tapi benda-benda asing itu boleh membantu kita supaya kita lebih sihat. Betul. Dan menyelamat orang di sekeliling kita. So bila tindakan untuk mengambil swab test ataupun vaksin ini, Ordin bukan terpengaruh daripada media sosial. Tapi ada juga sedikit terpengaruh. Sebab benda tu kata orang terlalu tular dan terlalu banyak. So kita memang ada termakan sedikit kan dengan umpan-umpan tu. Anti-vaksinat ni. Tapi bila kita fikir-fikirkan balik,
kita sebagai rakyat Malaysia Okey. harus mengikuti SOP dan Kena bertanggungjawab. tanggungjawab kita untuk mengambil vaksin. Sebab itu untuk diri kita dan orang-orang tersayang kita di sekeliling kita. Okey, tadi Odin cakap takut kan? Memang takut dengan suntikan jarum. Lepas tu kalau sebelum ini kalau kita nak buat swab test, Odin pun menjadi orang yang sangat takut. Ya, Sampai sangat kan takut. cakap dengan jururawat tu nak parking kereta kat sini, so kereta belakang dulu ambil swab. Tapi Den, apa yang membuatkan Odin berani untuk menjadi sukarelawan penerima vaksin AstraZeneca? Sebab kalau bercakap mengenai menunggu giliran dekat MySejahtera tu lain. Sebab itu kita menunggu giliran untuk menerima vaksin. Ini inisiatif Odin sendiri untuk mendaftar diri secara sukarelawan untuk menerima vaksin AstraZeneca di PPV BCCK. Apa yang mendorong Odin sebenarnya? Okey, mendorong Odin, benda ni sebenarnya Odin tak terfikir, Odin ada terfikir Okey. nak daftarkan diri, tapi lambat sebenarnya. Okey. Tapi ada seorang di tempat kerja Odin, dia orang mengambil ambil berat Okey. untuk macam kita kena daftar katanya. Okey. Untuk sebab kita kan bertemu dengan Betul. banyak orang. So bila Nya datang Odin, Mbak Ustaz handphone. Handphone untuk apa? Buka Sejahtera. So kita jadi panik lah. Okey. Daftar aku. Takut. Kan benda-benda tu kan? Okey. Jarum, cucuk vaksin. Siapa tak takut? Betul, Gas. betul. Benda tu cucuk kat situ. Benda asing tu. Okey. Jadi pada Dengar hari tu. tu, jadi Odin macam, alamak, buka je dah tak boleh nak cakap apa. Okey. Sebab tu HR dah turun dah. Bawa sini handphone kan. Bawa sini handphone. Ada daftar-daftar semua. Tapi bila daftar-daftar macam, okey juga ni benda ni. Tapi belum lagi ni. Lama lagi kan. Okey. Bila dah Gementar sampai tu belum hari ada. tu kan. Bila dah hari kejadian tu? Bila hari kejadian tu, orang semua dah cakap dah vaksin ni. Okey. Lepas tu orang timbul rasa macam, saya punya bila lagi Macam tu. Macam tiba-tiba, aku belum lagi vaksin lah. Orang lain dah vaksin. Kenapa aku belum Tapi bagus juga aku lambat sikit lah bila tengok keadaan orang lain dulu. Tapi rasa kata orang rasa ingin tu, alah nak jugalah macam tu. Jadi Odin Dia tengok tu dia. masa ni Ya memang tak boleh ni. Allah. Tengok tu gagah gagahkan Ui, diri. tak menangis tak pun menangis okey je. Maksudnya tak sakit lah Tak sebenarnya. sakit, kan? tak sakit. Den. Hari Odin sampai sebelum sampai ke PPV BCCK tu kan. Kadang-kadang mula-mula tu sebelum hari kejadian kita rasa macam kurang gementar. Tapi bila sedikit lagi kita masanya untuk kita disuntik ni, perasaan gementar tu pasti semakin bertambah-tambah kan. Ada. Ceritakan Den, perjalanan nak pergi ke PPV BCCK tu apa yang berlega-lega di pemikiran Odin? Dalam otak tu memang kata macam gini, jangan sampai aku lari sekejap lagi. Lepas Lepas tu tapi masa balik daripada kerja, kita cakap dengan mak kita. Mak kita cakap, you vaksin ke esok? Lah. Esok kena bangun awal tau, pergi breakfast apa semua kan, dia kata. Betul. Alamak, macam mana macam mana tu mak? Lepas tu mak kita kata, mak temankan. So perasaan takut tu kurang lah. Sebab ibu ada. Sebab Odin kan rapat dengan ibu. So bila ada ibu yang temankan Odin, rasa macam safe lah kan. Kalau apa-apa yang terjadi, ada sempat mak lagi jumpa ibu kan. Lepas Lepas tu bila pergi dengan mak bercerita lah. Jadi kurang perasaan takut tu. Bila dah sampai BCCK tu, masuk parking, tengok abang rela, dah abang start askar, rasa gementar sikit. perasaan tu jadi lain tau. Dia jadi macam, alamak, jangan sampai aku lari lah lagi kan. Lepas tu rasa nak kencing, nak berak, semua ada. Masa juga lah macam-macam. Semua ada. Jadi bila sampai dia kan ada step, bila kita kena pergi isi borang. Isi borang dulu. Borang bersetuju mengambil vaksin. Sign apa semua. Lepas tu kita pergi dan ada step dekat ada satu kaunter tu. Kita kena melapor diri. Bagi tahu apa yang kita ada penyakit ke, apa ada ke. gejala apa ke kan. Jadi kita berbual lah dengan orang. Tapi layanan dekat situ sangat-sangat bagus dan sangat-sangat baik. Sistematik. Bagus sangat. Dia cepat gas. Odin datang je, rasa macam datang, beli McD, makanan sampai, balik terus makan macam tu. Rasa macam drive-thru je. Senang. Kejap. Sekejap. Den, apa yang Odin ambil sebelum Odin pergi ambil suntikan vaksin? Ada mungkin Odin kena sarapan buah-buahan lah, kena minum mineral water 8 gelas ke macam mana? Ada. Odin bangun pagi, Odin pagi tu tak pernah pergi jogging, jogging. Pergi jogging itu namanya semangat. Semangat kita Semangat Odin pergi jogging pagi-pagi, tapi jogging tu taklah.
jauh Heavy sangat. sangatlah. Ala-ala je kan. Lepas tu balik, mandi, rehat. Lepas tu rehat secukupnya. Odin makan telur rebus. Ui, sihat. Lepas tu ada sikit makanan yang ringan-ringan kan. Lepas makan tu Odin rehat. Ambil Panadol 2 biji. Lepas tu minum air banyak-banyak. Odin terus turun pergi. Dalam masa yang pergi tu ada satu mineral botol yang kecil tu. Vitamin C Odin letak dalam tu lah. Sambil-sambil minum sampai dekat Mississippi tu habiskan. Itu adalah persediaan Odin sebelum beliau menerima vaksin. Dan bila duduk dekat kerusi tu, nama orang yang dipanggil dah makin dekat nak jumpa jururawat untuk disuntik kan. Masa tu, apa perasaan Odin? Apa yang Odin harapkan? Okey, sekejap lagi aku nak dapat vaksin. Okey, lepas ni aku nak buat apa? Maybe aku boleh senang nak jumpa keluarga ke? Apa yang menjadi harapan Odin pada masa tu? Pada masa tu Odin rasa macam Odin masa duduk tu Odin berfikir, syukur Alhamdulillah. Tak semua orang dapat vaksin. Betul. Lepas tu Odin berfikir macam ni. Terima kasih kepada kerajaan negeri kita kerana sanggup kata orang berkorban lah untuk rakyat. So dia bagi vaksin free tau. Bukan kena bayar. So maknanya kita kena menerima dengan hati yang terbuka. Tak perlu nak perasaan takut. So bila Odin datang situ semangat tu lain. Aura dia macam boom macam tu lah. Macam aura tanggungjawab tu ada. Aku nak jadi manusia yang berguna lah. Gitu. Lepas tu kan Odin terus nekat cakap macam ni. Kurang nak buanglah, tak nak menangis dah. Sebelum ni kan menangis banyak kan, banyak songeng kan. Lepas tu Odin tengok keadaan frontliner kita dengan melayan orang yang begitu banyak. Lepas tu Odin terfikir pula macam gini, kalau Odin datang nak bagi arahan dekat dia, nak cocok macam gini pelan-pelan lah apa semua, menyusahkan frontliner. Sebab dia orang kan mengejar masa. Lagipun dia orang dari lebih pagi. Ramai lagi nak dia terima orang dari vaksin. pagi sampai ke malam nak melayan kita. Nanti dia orang tersalah cakap, kita pula berkecil hati. Jadi untuk mengelak gangguan tu, Odin cuba beranikan diri. Kekal tenang. Odin masa duduk tu ada nama Odin dipanggil, Odin terus pergi ke bilik tu. Lepas tu Odin cakap macam ni, boleh ambil video? Dia orang kata boleh, tak ada masalah. Boleh. So sangat friendly. Lepas tu Odin terus on video, cakap hello hari ni. Aku macam terjah kat situ. Odin pakai pakaian apa masa tu? Pakaian Odin pakai cantik-cantik lah, gemak. Jadi aura tu macam semangat dia. Semangat lain macam kan. So kita kata orang pergi dengan rela hati, pergi dengan kegembiraan. Sebab kita dapat vaksin. Kalau orang lain tak tahu lagi bila nak dapat vaksin. Ramai yang belum lagi rasa bagaimana suntikan vaksin itu di lengan kita. Dan sakit ke tidak? Selepas ini Odin akan jawab hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Melalui 96 lokasi pusat pemberian vaksin PPV di Sarawak, seramai 1,575,433 golongan dewasa sudah mendaftar di Sarawak, dan daripada bilangan pendaftaran ini 775,906 sudah pun menerima dos pertama vaksin. Ayuh kita sama-sama daftar dan segera mendapatkan vaksin ini untuk mencapai imuniti kelompok supaya kita boleh kembali ke kehidupan normal macam Odin Syam ni. Odin, sebelum kita berhenti rehat tadi, ada satu soalan yang saya kira perlu untuk diketahui oleh orang ramai di luar sana, terutamanya mereka yang mungkin bergelar warga emas, yang sering orang kata terpengaruh dengan berita-berita palsu di media sosial dan sebagainya. Dan masa menerima suntikan vaksin tu kan, rasa dia sakit ke tidak? Kalau tak sakit kan, rasa dia macam mana sebenarnya? Rasa dia macam ni. Berapa saat masa yang dia ambil tu? Orang kata dengan Odin, bagi semangat kat Odin, kawan-kawan bagi semangat. Tak sakit. Sebab rasa dia macam semut api gigit kita. Tapi Odin tak dapat bayangkan, iya ke rasa semut api? Jadi Odin macam tak percaya. Tapi bila kita mengalami cucukan tu, memang tak ada rasa. Semut api tu lagi sakit, babe. Semut api lagi sakit. Sakit saya lagi. dah terima vaksin dan saya setuju. Betul.
Memang semua apel lagi tak sakit. rasa? Tak rasa. Sekejap saja? Dia mula-mula sebelum dia menucuk kita tu, dia akan menunjukkan ini banyak banyak mana. Ada penerangan penerangan. sedikit. Dia akan buktikan yang kita ambil banyak gini, benda ni macam ni, ni vaksin AZ, dia kata okey 0.5 gini-gini ni lah. Lepas tu Odin macam tak layan lah sebab Odin takut tengok jarum tu kan. Kalau Odin tengok layan je, 0.5 sakit ke tak? Benda tu akan jadi mempengaruhi kita. Betul. So Odin malas nak layan benda tu. Cocok dia, okey ambil video lah macam gini kan. Lepas tu dia cocok je, zas. Dah dia kata, video kejap je ni. Den, nak ambil lagi ni konten berapa ni. saat sebenarnya, Den? Tak tahu berapa saat. Rasa macam sekejap. Memang tak rasa yang kita dicocok. Tak rasa. Rasa cubit pun tak ada. Maksudnya mereka yang mungkin sebelum ini gentar dan takut untuk menerima vaksin, Tak kalau takut. dengar ni rasanya lebih semangat nak pergi ke... Harus semangat sebab Den, benda tu boleh macam mana nak naikkan semangat nak pergi ke PPV ni? Sebab yelah, kadang-kadang kita dah lama tak keluar rumah. Betul. Apa keperluan mereka mungkin boleh kata berdandan sedikit ke ataupun untuk menaikkan semangat mereka kan? Semangat. Apa yang Odin lakukan untuk naikkan semangat Odin? Sebelum kita sekarang dia PKP, jadi betul. kita banyak duduk di rumah. Betul. Jadi untuk mengelak rasa takut ataupun kita kata orang takut Gementar kan? perasaan overthinking tu overthinking kan. Baik kita esok nak vaksin ni, nak pakai baju apa, nak berdandan macam mana, rambut nak set macam mana. Jadi kita pergi kata orang kita mesti mempersiapkan diri kita. Betul. Supaya kita rasa lebih kata orang confident, rasa happy, gembira. Lepas tu datang kat sana dengan keadaan orang yang terlalu ramai, jadi mata orang memandang kita macam wow. Jadi perasaan takut pada orang lain pun tak ada. So kita kira menghappykan orang lain. Nak ambil gitu. vaksin pun perlu tarik perhatian orang. Mesti. Harus Sebab itu penampilan kita. Jadi orang tengok kita, wah sedap mata memandang. Ramai gitu. juga mereka fashion di luar sana Banyak. yang menghasilkan busana Yes. yang vaksin friendly katanya. Betul. Siap dekat sini jubah kan untuk wanita, siap ada zip lagi. Senang untuk mereka Senang buka. nak cocok. Senang je. Gitu. Dia tak tahu berapa saat sebab sekejap sangat. Sekejap sangat. Terlalu sekejap, Gas. Tapi Den, itu adalah tak kala Odin dicocok vaksin. Tak sakit pertama, kedua sekejap, ketiga tak rasa, tapi orang nak tahu juga Den. Dalam tempoh pemantauan selepas ambil vaksin tu kan, ada mengalami beberapa alahan yang serius tak? Alahan yang serius memang tak ada, Gas. Okey. Cuma benda-benda kata orang simptom selepas vaksin tu, itu simptom biasa. Sebab Odin ni ada anxiety. Okey. Overthinking, anxiety kan. Jadi Odin sebab tu Odin perasaan takut tu sangat mendalam. Okey. Selepas Odin buat inject hari tu, Dekat lepas PPV vaksin, tu kita dibagi masa mereka pantau kan? Dia memantau kita. Tapi cara memantau dia orang taklah serius. Cik okey. tak Jadi adalah kita strict akan nervous sangat, lah. Jadi tegas sangat. panik tu datang lah. Tapi dia tak ada macam tu. Dia macam tak layan kita. Tapi dia tengok, Tapi dia pantau daripada sistematik. jauh. Tapi dipantau kita daripada jauh. So kita rasa kita selamat dekat situ. Tak Boleh ada main rasa handphone, habiskan masa main handphone, sekejap, tengok kan? video-video, visual yang dia orang tunjukkan Betul. atas tu apa yang akan berlaku selepas vaksin. Jadi Tak ada mengalami sebarang tak alahan ada. yang serius? Tak ada. Cuma seperti simptom biasa. Contohnya macam demam, sakit-sakit badan, mutah-mutah memang tak ada. Pening-pening kepala sedikit-sedikit. Rabun tu memang ada. Rabun tu memang ada. Lepas tu lemah memang ada. Tapi yang satu yang kita tak boleh terima adalah perasaan lapar tu Oish. Dia macam nak makan je orang kat depan. Itu. Jangan cakap mereka yang nak pergi vaksin ni kena diet dulu sebab lepas mereka dapat vaksin, mereka tambah berat badan. Ya, betul. Jadi kepada orang yang di luar sana, kalau sebelum pergi vaksin tu, kenalah standby makanan. Memang lapar. Tapi betul lah, saya lepas ambil vaksin, memang kita orang memang masa tu memang beli makanan secara online, betul. beli dekat Lapar kan? Lapar, betul. Lapar yang teramat. Kan? Jadi kita rasa itu macam psikologi ke macam mana Dan? tak tahulah, mungkin sistem imuniti badan kita tengah bertindak balas masa tu. bertindak balas. Jadi kita rasa lapar. Okey. Sebab dia mungkin memproses apa-apa kat dalam organ tu. Okey. Tapi apa yang Odin nak bagi tahu kepada orang semua kat luar tu, Proses beberapa dalam organ. kan? Organ. Tapi bila Odin before ni kan Odin macam selalu lemah-lemah sedikit. Okey. Tapi selepas Odin mengambil vaksin, Odin rasa lain macam. Lain macam. Dia rasa macam
Yang Ini ikhlas. betul-betul ke apa? Ikhlas tu. Memang kita rasa luar biasa. Luar biasa. Yang macam energi you tak ada low. Dia macam you zaman-zaman ni kegemilangan kita tengah up tak ada sakit-sakit, tak ada pening. Alhamdulillah lah. Tapi itu Ataupun mungkin sistem badan Odin kan. ianya datang daripada psikologi kita. Mungkin kita set mind kalau kan. kita dah ambil vaksin, Yes. vaksin, kita kurang rasa was-was Yes. dan kita rasa lebih semangat nak pergi Yes. ke kerja, tapi pada masa yang sama masihlah mengekalkan penjagaan SOP. Yeah. Dan satu lagi yang orang nak tahu di luar sana, tadi Odin cakap dia mengalami kesan sampingan yang biasa macam Biasa. demam, lenguh badan, Betul. pening-pening sikit, Aha. lapar dan sebagainya kan. betul. Berapa lama kesan sampingan itu dialami oleh Odin? Adakah seminggu-minggu tu ataupun beberapa hari saja? Taklah seminggu, beberapa hari je. Kejap je lah. Sekejap je. Lepas tu terus Alah. kerja macam biasa? Berapa hari dia? Berapa hari tu, okey, hari pertama Odin ambil vaksin, Okey. pihak tempat Odin bekerja, Okey. dia orang bagi Odin cuti. Okey. Lepas ambil tu, malam tu Odin message, keep WhatsApp dengan HR. Okey. Dan dia orang kata kalau esok demam, Okey. Odin ambil lah cuti, dia kata. Okey. So maknanya 2 hari kat situ. Okey. Lepas tu Odin rasa lagi 2 hari. 2 hari je Odin tak turun kerja. Lepas tu hari ketiga bangun Hari ketiga tu macam biasa dah? Macam biasa, tapi kebetulan pada hari tu hari off day kita. So kita rasa tu Lagilah. kau rasa Macam dunia baru dunia lepas baru. ambil vaksin. Rasa macam baru keluar daripada dunia kan. Kita nak kongsikan kan Din, rasa keseronokan ini kita tak nak kita dua saja yang rasa keseronokan ambil vaksin ini. Kita nak kepada mereka di luar sana juga rasa macam tak perlu takut untuk ambil perlu takut. vaksin. Lepas tu kesan sampingan yang dialami itu Betul. kebanyakannya kesan sampingan biasa. Ada orang lapar. Betul. Lepas tu pening-pening. Lepas tu demam. Betul. Lepas tu ada juga yang tiba-tiba menjadi hyper. Yes, betul. Tiba-tiba cergas nak Hyper. kemas bilik ke? Ya. Dia macam mana? Odin ni masa lepas ambil vaksin tu ada lemah kan, simptom lemah tu. Tapi setelah hari ketiga setelah hari keempat Odin bekerja, Okey. Odin hyper low. Dia memainkan perasaan. main perasaan pula kali ni. Tapi selepas simptom tu, Okey. hyper tu macam lain macam. Okey. Dia semangat, aura kerja kita rasa seronok. Sebab kita rasa kita dah selamat. Tapi still lagi jaga ni lah kan, penjarakan dan SOP kan. Kita rasa Hyper tu melompat-lompat bukan bukanlah melompat. Bukan melompat, tapi kita rasa happy lah guys. Sebab bagi saya lah, orang tak perlu takut ambil vaksin ni. Sebab vaksin ni adalah untuk diri kita sendiri dan orang sekeliling yang Ada kita sayang. juga yang salah anggap. Okey, biarlah tahanlah kesan sampingan ni. Biarlah teruk, biarlah aku derita disebabkan kesan sampingan ni. Tak payahlah ambil paracetamol dan sebagainya. Namun, apa yang disarankan oleh jururawat kepada Odin? Kalau rasa tak tahan masa demam tu, boleh tak ambil paracetamol? Dia kata, okey, kalau rasa demam, ambilkan Panadol. Boleh. Tak ada masalahnya. Betul. Nak ambil sebelum vaksin pun boleh. Tak ada masalah. You all boleh je ambil. Tapi taklah, janganlah berlebihan ambil Panadol tu. Okey. Kan? You kena ambil pil tu kalau ada rasa simptom tu datang. Betul. Contoh macam pusing kepala, Betul. demam-demam, baru you ambil Janganlah benda ambil lah tu. saja-saja. Ya, tak ada demam, you ambil juga benda Allah tu, maknanya tak tahulah nak cakap apa kan. Itu mungkin mengakibatkan benda yang lain. Ya, tapi tak ada masalah. Memang doktor sarankan yang kita perlu ambil Panadol. Kalau kita ada pening kepala, demam. So, tak ada masalah kat situ you all. Ibu Odin dah ambil vaksin dah? Dah ambil dah. Dah ambil dah? Dah Selepas ambil. ataupun sebelum Odin? Ibu Odin ambil sebelum Odin. Hari ni bapa dengan Ibu Odin hari yang sama. Pagi sebelumnya Odin. Odin keesokan harinya. Okey, Ibu Odin? Ibu Odin dah ambil dah Beberapa hari sebelum? Ibu dan ayah Odin ambil dulu. Keesokan harinya Odin. Masa dekat tu. Jadi family kita orang happy sangat-sangat. Untuk pengetahuan semua, keluarga Odin ini semuanya business minded tau. Ya, saya. Odin ini seorang jurusolid profesional. Ibunya melakukan perniagaan F&B. Ya. Nak tanya juga Odin, masa pandemik COVID-19 ini kan, adakah terjejas aktiviti perniagaan Ibu Odin? Ya, kalau kita nak cakap tak terjejas tu tipulah kan. Tapi memang terjejaslah sebab tempat kita berniaga tu di tengah-tengah Bandaraya Kuching. Betul. Dekat situ kita memang customer daripada luar. Daripada Kuala Lumpur, daripada overseas, semualah. Customer-customer kita daripada pelancong-pelancong ni. Tapi bila ada pandemik ni, kita punya perniagaan tu ada sedikit menurun. Terjejas, betul. Tapi dah taklah kata orang menurun terus Drastik dan tak ada sangat. benda terus jatuh, tak ada. Tapi rezeki tu Allah tetap ada bagi InsyaAllah. kat kita. InsyaAllah. Jadi kan Din, mungkin melihat kepada bukan sahaja Ibu Odin lah. Ya, Saya kira ramai di antara mereka di luar sana yang orang kata
ada yang lebih teruk sebenarnya. Berfikir macam mana aku nak sara kehidupan dengan pergerakan yang terhad dan sebagainya disebabkan oleh musuh halimunan COVID-19 ini, dan juga disebabkan oleh beberapa pihak yang mungkin tak nak ambil vaksin ini, melambatkan proses kita untuk mencapai imuniti kelompok. Jadi melihat kepada situasi ini Dan, kepada orang yang berniaga ni, apa pesanan Oden kepada mereka di luar sana supaya jangan takut untuk ambil vaksin, supaya kita segera boleh kembali ke kehidupan normal dan akhir sekali aktiviti ekonomi boleh rancak semula. Pesanan Oden kepada orang di luar sana ataupun pedagang-pedagang di luar sana, tak payah takut ambil vaksin, sebab ambil vaksin tu tak sakit langsung dan tidak memudaratkan kesihatan anda. Betul. Kalau bagi yang ada penyakit kronik tu, tak payah takut sebab tak ada masalah. Jadi untuk macam Ibu Oden, berapa umur Ibu Oden? Ibu Oden dalam dekat 70 lebih macam tu. Dah silakan okey je. Okey, tak ada masalah. Masalah dia lebih kuat. And then bapa Oden menghidapi kanser. So dia pun telah mengambil vaksin. Ambil vaksin juga. Tak ada masalah. Semuanya kata orang alhamdulillah sihat. So kepada orang di luar tu jangan takut ambil vaksin, sebab vaksin tu kata orang kita harus bersyukur, happy kerana kerajaan ataupun telah memberi kita dengan percuma. Bukan kena bayar, percuma. Jadi jangan takut-takut. Kita terima je seadanya. Sebab apa? Memang benda tu bagi Oden wajib. Betul. Kita dan wajib ambil. Kata orang dia, kalau kita punya masalah kesihatan, kalau kita was-was sebelum nak pergi ambil vaksin tu, kalau kita rasa was-was lah, salah mungkin kita nak tanya pendapat doktor ya. Betul. Kalau kita ada alahan dan sebagainya, jangan cari alasan untuk tidak ambil vaksin. Kena jumpa doktor dulu, tanya mungkin ada alahan ke tidak kan. Kalau doktor cakap tak ada alahan, go for it. Just pergi saja ambil vaksin. Baju cocok. Akhir sekali Den, kita nak Oden pesan juga kepada mereka di luar sana. Pertama, yang mungkin cepat percaya dengan berita palsu. Yang kedua, mereka yang bengkeng, ketegak sangat ni nak ambil vaksin. Dan yang ketiga, bukan sahaja mereka degil, tapi mereka suka mempengaruhi orang lain supaya tak ambil vaksin. Pesanan Oden kepada mereka. Kepada orang yang tak bertanggungjawab kat luar tu, jangan suka menaip-naip ataupun menulis benda-benda yang bukan-bukan, menghasut orang untuk jangan ambil vaksin tu, tak baik tau. Sebab apa? Kita nak mengurangkan COVID-19 ni. Kita nak semua orang sihat. Kita nak teruskan perjuangan hidup kita lebih maju. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kena ikut apa yang kerajaan suruh. Sebab dia dah bagi vaksin, kita terima dengan sukarela. Tak ada masalah kat situ. Jadi untuk peniaga-peniaga yang degil dekat luar tu, ada juga yang tak nak ambil vaksin, saya tahu. Ada, saya selalu dengar. Tapi ambil vaksin ni tak ada masalah sebenarnya. You just ambil vaksin, lepas tu insya-Allah kita akan sampai ke tahap imuniti kelompok. Imuniti kelompok, dan kita boleh buka perniagaan kita seperti sedia kala. Itu terpulang kepada diri anda. Kalau anda nak lagi PKP diteruskan, macam gini jadinya. So kalau bila ambil vaksin, insya-Allah kita akan selamat. Selamat dan sejahtera macam sejahtera Asia. Pesanan kami cukup mudah. Jangan pernah takut untuk ambil vaksin ini. Ianya untuk kebaikan kita semua. Ingat, lindung diri, lindung semua. Kalau anda di Bintulu, boleh pergi sahaja di Auditorium BDA Wisma Bintulu. Di Kuching kita ada BCCK. Di Kabong kita ada Dewan Balai Polis Kabong. Dan banyak lagi lah PPV yang ada di Sarawak ini secara khususnya. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Segera ambil vaksin anda supaya kita segera untuk kembali ke kehidupan normal. Terima kasih Jurusolek Profesional Oden Cham. Terima kasih kerana juga sudi meluangkan masa dan memberikan pesanan yang bermanfaat pada pagi ini. Usah takut untuk ambil vaksin. Kepada anda di luar sana, blok yang keempat dan blok yang kelima, kita bersama dengan Cikgu Azila, Slot Pendidikan. Jangan ke mana-mana.
Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Sejahtera Asia. Tadi kita bersama dengan Oden Syam, jurusolid profesional untuk memberi kita kesedaran usah takut untuk ambil vaksin. Sekarang untuk blok yang keempat dan blok yang kelima, jom kita mulakan slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah. Sekali lagi bersama dengan kita dalam slot pendidikan dan kita nak raikan juga adik-adik di social media ini. Juga kita bersiaran langsung melalui Facebook. Kata Adam Hakim, selamat pagi Cikgu. Kata Suwarnawati juga, Assalamualaikum Cikgu daripada Adam Hakim. Cikgu Azila Tok, kami Adam Haikal katanya. Okey Adam Haikal, terima kasih. Bangun pagi-pagi sudi nangga Sejahtera Asia dalam slot pendidikan. Okey Cikgu, hari Tok, apa ilmu matematik yang akan dibelajar? Okey, minggu lepas dan minggu sebelumnya kita dah belajar tentang nombor. Kita belajar macam mana nak mendarabkan nombor besar. Jadi sekarang kita akan gunakan nombor tersebut dalam penyelesaian masalah. Okey. Jadi macam yang saya bawa pada hari Selasa dan pada hari Khamis, semua soalan bentuk soalannya hampir serupa. Cuma hari ini saya ada tambah power sikitlah. Okey, mana power tu Cikgu? Lepas ni kita tengok dekat mana powernya ditambahkan berbanding dengan soalan Selasa dan Khamis. Okey. Memberikan, ini ada kosong. Saya perlukan watak lah. Siapa watak nak berlakon ni? Kat sini ada banyak. Saya kira kita ada Adam Hakim, kita ada Ayah Ruqayyah, kita ada Fatimah Jam. Nak mana satu Cikgu? Kita nak letak nama siapa ni? Ada tadi saya tengok siapa ni? Hidayat. Cikgu Haziq tu. Katanya. Okey. Kita guna nama Hidayat boleh. Hidayat dengan Haziq ni kawan. Dia ada bagi tahu. Cikgu kami duduk sama kelas katanya. Pagi tadi saya tengok. Boleh Cikgu, sila saja. Guna apa? Hidayat. Hidayat. Kita guna Hidayat. Okey. Farzana Husna, terima kasih sudi menonton. Okey. Hidayat memberikan 4/9 daripada jumlah guli miliknya kepada nak beri kepada siapa ni Hidayat? Hidayat nak beri. Tiba-tiba banyak pula naik nama ni. Ada Isma pula. Kita letak nama siapa guys? Ni Haziq cakap nak Cikgu Kamik katanya. Okeylah nama Haziq lah. Haziq lah. Jadi Hidayat beri 4/9 daripada jumlah guli miliknya kepada Haziq. Nama pun dah kawan kan. Memang best friend ni. Okey. Kini baki gulinya, guli Hidayat lah adalah 85 biji. Masih banyak. Okey, walaupun dia dah beri 4/9 kepada Haziq. Berapa ringgit nilai guli yang sudah diberi kepada Haziq? Okey. Jika sebiji guli bernilai 99 sen. Uish. Pertama sekali memang kita power problem solving question ni. Okey question ini dia tanya berapa nilai berapa ringgit, berapa sen, berapa ringgit yang diberikan kepada Haziq. Tapi first sebelum kita nak beli barang kan, sebelum kita tahu harga berapa semua, mesti kita nak tahu berapa biji yang kita beli kan, macam tu kan. Jadi sama juga dengan kes ini, kita hendak tahu berapa biji guli yang diberikan oleh Hidayat kepada Haziq. Jadi 4/9 ini dia punya clue yang terbesar dekat sini. Kita lukislah 9 kotak. Banyak ni 9 kotak ni. Okey, 1 2 3 4 5 tak cukup. 1 2 3 4 5 6 7. Tak cukup, sambung. 8 9 9 kotak. 9 kotak semuanya. Okey. Berapa kotak diberikan kepada kawannya Haziq? Okey, diberikan kepada kawannya Haziq adalah 4 kotak. 4 kotak. Okey, 4 kotak 4 kotak. Jadi, untuk Hidayat ada 5 kotak lagi tinggal. 1 2 3 4 5. Okey. 5 kotak ini sebenarnya mewakili ini. Kini baki gulinya adalah 85 biji. Di sinilah 85 biji. Tadi adik-adik cepat dia nama naik, komen naik kan. Sekarang ni boleh beritahu dengan cikgu tak? Awak faham tak ni? Daripada Bayah Mustafa katanya, hai cikgu, selamat pagi dari Norwich, Petaling Jaya, Selangor. Lepas tu nama adik saya Farihin Husaini. Juga daripada Hafiz Daniel, cikgu, Assalamualaikum. Nama saya Hadi Dayan dari Pulau Pinang, Sekolah Power Jaya. Masya Allah. Ramai sekali. Sekarang ni kita dah tahu baki tu 85 biji. Seterusnya cikgu, langkah seterusnya nak buat apa? Dalam pecahan ini apabila kotak-kotak ini, konsepnya adalah setiap kotak itu mengandungi nilai yang sama. Yang sama. Kalau ke-55 ini ditambahkan jadi 85, nak cari satu ini
Acana. Saya teka boleh? Boleh, Boleh ke boleh. saya teka? Kalau anda teka macam mana? 85 apa patut kita buat dengan 85? Kita kena bahagikan dengan 5 kotak. Bahagikan dengan 5 kotak. Okey. Jadi kita pun buatlah pembahagian. Buat ayat matematiknya, ini wajib ayat matematik. Bahagi dengan 5 kotak. Bila dibahagikan, mungkin awak tak boleh terus dapat pengiraan, dapat jawapan terus. So, awak boleh buat bentuk lazim dekat bawah ataupun dekat tepi macam ni. Saya nak letak dekat tepi lah. Okey, 85 bahagi dengan 5. Ini macam biasalah Macam biasa, ini biasalah. 5 here, 1 and then 3, 35, 35. Okey, sebab laju saya tak tunjukkan satu persatu. Jadi 17 jawapannya. Okey. Well done Ayah Rukayah, dia cakap bahagi betul. So 85 bahagi 5 dapat 17. Jadi 17 ini saya rasa adik-adik dah yang mengikuti kita hari Selasa, mengikuti kita pada hari Khamis, dia tahu 17 ini maksudnya apa? Satu kotak. Iya, betul. 17 ini untuk satu kotak. So semua ini 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17. Jap, apa soalannya? Soalan minta berapa ringgit nilai guli yang diberikan kepada Haziq. Jadi kita kena ketahui dahulu berapa biji yang diberikan kepada Haziq. Betul. Jangan ambil yang di sini. Sebab tu baki. Ini baki. Yang diberi kepada Haziq adalah ini. Okey, jadi kerja kita adalah 17. Okey, 17 darab dengan 4. 1, 2, 3, 4. 4 kotak untuk kan? Haziq. Memandangkan ada 4 kotak untuk Haziq ni, jadi 17 kita darab dengan 4. Adik-adik tahu tak 17 darab 4 ni berapa? Boleh tolong kira tak? Kalkulator cikgu lupa ni. Sementara adik-adik ini kira 17 darab 4, apa kata kita beri laluan kepada mereka dahulu untuk kira-kira. Lepas tu letak jawapan anda di ruangan komen. Sekejap lagi kita akan kembali untuk menyambung problem solving question ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Kepada mereka mungkin terlepas siaran langsung kami pada hari ini ataupun siaran kami pada hari sebelumnya, jangan risau. Boleh pergi sahaja ke YouTube TVS, search sahaja Sejahtera Asia. Baik, tadi kita ada tanya kepada adik-adik kita 17 darab 4. Rata-rata mereka menjawab 68 daripada Haziq, Hafiz Daniel, daripada Abi Aiden, daripada Isma, daripada Nur Sakina. Ada juga yang mungkin salah jawab, saya kira 69 dan sebagainya. Jawapan 17 darab 4 cikgu semestinya 68. Okey cikgu, teruskan. Okey. Jadi adik nama Haziq ini ada 68 biji guli yang diberikan oleh best friendnya Hidayat. Sama kelas, sama mainlah. Okey. Jadi kita nak cari yang ni, berapa nilai? Nilai maksudnya berapa ringgit, berapa sen. Macam itulah. Jadi macam mana caranya? Satu biji guli ini bernilai 99 sen. Apa kita perlu apa yang buat? perlu kita buat adik-adik? Dia orang tahu rasanya. Macam tadi saya ada tengok nama ada dari Jariah Salman, daripada Adam Hakim, Badarina Sari. Apa yang perlu kita buat seterusnya? Saya kira kita kena darab dengan harga si biji guli. Yes, betul. Jadi 68 kita darab dengan 99. Yang ni saya nak bagi cabaran sikit dengan adik-adik. Siapa masih ingat? Siapa masih ingat darab 99 ini? Saya bagi masa 10 saat je darab. Sebab yang ni kan, kalau buat cara biasa, 68 darab 99, guna bentuk lazim boleh, no ambil problem. masa tu cikgu. Ambil masa lama sangat lah. Senang nak careless mistake. Adalah sifir 9, nombor besar. Ada sifir 8, ada sifir 6. Jadi saya suggest satu perkara ini yang kita pernah belajar. Janganlah lupa. Okey. Ini, kalau sesuatu nombor yang 2 digit, 68, didarabkan dengan 99. Caranya, nombor ini, awak carikan the number before 68. Nombor sebelum 68. Apa nombornya? 67. Okey. Next step adalah kedua-dua 67 ini, kedua-dua ini ditolakkan daripada 99. 9 tolak dengan 6, kita akan dapat 3. Manakala 9 darab pula tolak dengan
3 kita akan dapat 3. Wish. 9 tolak dengan 7. Syol saya. Okey. Dapat 9 2. dapatlah 2. Okey. Nak tertulis 4 tadi. Okey, jadi ini dalam sen lah. Okey. Mana saya nak tulis lagi ya? Okey, sinilah. Dalam kelas memang tahu sangat Tapi kalau tak ada cikgu, RM 6,732 sen. Nak buat macam mana lepas jadi, tu? macam tu 6,732 sen. Jaranglah orang sebut saya ada 100 sen. Saya ada 1,000 sen. Kan. Jaranglah. Yang ni kita just pindahkan titik kerana kalau sen kalau kita tengok dalam ringgit sen adalah 2 digit yang di belakang. Okey. Jadi saya ambil senang saja tu kawan aja. Okey. Apa mengguguk dia? Okey, saya dah. Okay. 6 7 3 2 ini letak titik di tengah-tengah ini. Maka in term of ringgit kita akan sebut dia RM67.32 sen. Yes, RM67.32. Betul daripada Haziq, Sakina, Abi Zaidin semua jawab RM67.32. Tapi ada yang tanya cikgu Azila boleh tak ulang dekat part yang darab 99 tu? Darab 99. Okey, kita nak ulang kaji sikit tentang darab 99. Saya letak dekat sinilah. Okey. Takut adik-adik lupa tentang semangat mereka cikgu, mereka nak lebih faham lagi supaya lekat dekat ni kan. Bagus, supaya lebih bersedia untuk jawab exam nanti. Lebih terbaik lagi sharekan kita punya live ini supaya awak boleh ulang kaji, nanti boleh tengok balik dekat awak punya timeline. Share banyak-banyak. And then kita dapat sama-sama berkongsikan ilmu inilah. Okey, now kalau darab dengan 99. Okey, mungkin Gas boleh berikan saya 2 digit number. Apa-apa nombor lah 2 digit. Kiranya kita nak pakai nombor mungkin 65 mungkin? 65, okey. Kalau 65 darab dengan 99, dia macam ni. First step kita ambil dahulu nombor sebelum 65 ataupun 65 tolak 1 lah. 64. Kemudian 6 dan 4 ini ditolakkan dengan 9 ini. 9 tolak 6 dapat 3. Dapat 3. 9 tolak 4 dapat 5. Tapi adik-adik mestilah cepat menolak nombor-nombor asas ini. Jangan 9 tolak 5 jadi 3. 9 tolak 5 jadi 50. Jangan. Kena ada kemahiran menolak yang kuat lah. Ini asas. Tapi kalau guna teknik ini, instead of mungkin dalam 5 minit kita ambil untuk menggunakan bentuk lazim, kalau ni hanya beberapa saat sahaja, kurang daripada 10 saat. Teknik sifir 99, Cikgu Azila. Sebelum kita berhenti melabuhkan tirai Sejahtera Asia, Cikgu, sedikit recap untuk apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, apa yang kita belajar hari ini adalah kita aplikasikan pemahaman kita tentang nombor 99 dan pemahaman kita tentang konsep pecahan. Betul. Apabila awak nampak dia per 9, awak boleh terus buat yang mempunyai 9 kotak begini. Apabila ada 9 kotak, dan kita tahulah Hidayat memberikan 4 per 9. So kita lorekkan. Ini yang diberikan kepada kawannya. Baki dia dah beritahu tadi 85. So 85 ini representing ini 1, 2, 3, 4, 5. That's why kita bahagi 5. And then dah dapat berapa biji guli yang dimiliki oleh Haziq. Dan kita darab dengan 99 sen. Dapatlah RM67.32. RM67.32. Ingat, kalau ringgit ni jangan lupa letak RM dekat depan. Lepas tu 2 titik perpuluhan. Ya, betul. Okay, kepada adik-adik di luar sana, terima kasih Haziq, terima kasih Isma, terima kasih Abi Aidenzen, terima kasih semuanya. Diharapkan agar perkongsian daripada Cikgu Azila hari ini bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih Cikgu Azila. Sama-sama. Alright, kepada anda di luar sana, terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami di pagi Jumaat ini. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami juga di Sejahtera Asia hujung minggu bersama dengan Fatah, Shasha, Sharon dan Isnin nanti kembali bersama dengan saya Ghazali Zawawi kerana hanya dalam Sejahtera Asia daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum, jumpa lagi.